عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam kuliah pengajian online kita, yang mana insyaAllah pada pagi Jumaat ini insyaAllah kita akan sambung lagi daripada pembahasan kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatil Asyarah karangan Tuan Guru Ayah Diskam Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Baik, kita sambung lagi insyaAllah. Hari ini kita akan masuk pada makulat milki. Muka surat, kitab saya muka surat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan yang ketujuh daripada bahagian arad yang 9 itu ialah milkun, ataupun kita panggil makulatullah, makulatullahu. Kita panggil juga. Sebab dia panggil makulatullahu tu sebab lam tu lam lil milki. Mana milik. Hai. Dan yang ketujuh daripada bahagian arad yang 9 itu ialah milkun. Jadi kita dah masuk arad yang ketujuh selepas kita membahaskan pada minggu lepas, iaitu pada masalah makulatul wad'i. Jadi semua tiap-tiap makulat arad tu kelakuan. Kelakuan berdiri, kelakuan kalau wad'i ni dia menunjuk di atas satu kelakuan. Kelakuan berdiri, kelakuan duduk panggil apa, kalau berdiri tegak panggil apa. Itu yang kita dah belajar pada minggu lepas. Dia kata milkun namanya, nama arad. Jadi kena ingat kita ni perbahasan yang dah terakhir, dia mudah Dia makulatul da'i mudah, milik ayam fa'a apa? Makulatul ayam fa'ala, makulatul fi'li. Itu semua mudah. Kita kena ingat tempat-tempat payah tu kena ulang balik lah kita. Seperti makulatul mata, makulatul aina, makulatul kam. Atau kam tu payah. Kam, aina, mata. Mata tak payah mata pun payah juga. Satu lagi makulatul kaif. Itu antara yang payah. Kalau yang payah sekali tu makulatul kam sebab dia panjang Apabila perbahasan tu panjang, dia payah lah. Aina, makulatul aina dengan makulat kam. Tentu kita kena halusi dan sehingga makulat aina tu. Sebab ilmu makulat ni kita nak mentahkikkan ilmu tauhid. Siapa-siapa yang memahami dalam ilmu makulat, dia akan terlebih faham lagi ataupun terlebih tahkik lagi daripada dalam ilmu tauhid. Ilmu dia makin kuat. Dalam bab tauhid tu dia semakin kejap orang kata. Maksudnya semakin kuat lah. Kita belajar ilmu makulat,
Sebab ilmu makulat ni nak mentahkikkan ilmu tauhid. Kalau orang tak belajar ilmu makulat, tauhid dia tu kuat juga tapi dia tak jadi tahkik. Dia tak jadi kejat. Eh, uh, Lepas tu kita jarang dengar orang belajar ilmu makulat. Sebenarnya kita belajar makulat ni kita nak halusi dalam ilmu tauhid. Untuk perbahasan ilmu makulat nak menghalusi dalam ilmu tauhid. Kalau semata-mata kita belajar ilmu tauhid saja, walaupun kita belajar secara halusi, tapi kita tak nampak makhluk, sifat-sifat makhluk tu kita kurang nampak. Atau dia tahqiq ilmu tauhid dengan ilmu makulat. Tu kebanyakan ulama amat kata begitulah. Baik, tengok kita. Dan yang ketujuh daripada bahagian arat yang sembilan itu ialah milkun. Namanya arat. Ini tak ada payah, mudah. Apa dia makulatul milki? Iaitu kelakuan yang menumpan ia bagi jisim dengan sebab perkara yang meliputi ia akan dia. Jadi apa dia makulatul milki? Iaitu kelakuan. Bila sebut kata makulat ni, itu satu kelakuan, satu bentukan. Kelakuan yang menumpang, kelakuan yang menumpang. Kelakuan yang terhasil, menumpang boleh. Menumpang tu menumpang lah. Ataupun terhasil. Kelakuan yang terhasil, ia kelakuan bagi jisim. Kok mana pun dia mestilah, dia tu arat bagi jisim kita malam lah. Dia sifat bagi jisim. Yang terhasil dia bagi jisim, tapi dengan sebab perkara yang meliputi ia perkara itu akan jisim. Jaga domain tu kat ini. Dengan sebab perkara yang meliputi ia perkara itu akan jisim. Baik. Macam mana? Jadi kelakuan tu dia terhasil daripada jisim, tapi terhasil tu dengan sebab perkara yang meliputi. Jadi perkara tu meliputi di atas jisim. Contoh kita kata apa yang meliputi dekat jisim kita? Kulit, rambut, kuku, pakaian kita, baju kita, kopiah kita. Tu benda yang meliputi. Orang lelaki tu dia ada misai yang meliputi kat dia. Janggut. Tapi meliputi tak banyak lah. Dia meliputi sedikit. Meliputi banyak tu akan datang dia beritahu lah. Kalau meliputi keseluruhan tu, dia panggil apa? Kalau meliputi sedikit tu, dia panggil apa? Pakaian kita, kain kita. Itu meliputi kat tubuh kita. Kulit kita tu, tabiat lah. Kuku. Itu dia panggil milki. Ada pun kita kata rumah. Dia ada syarat nanti depan tu nanti tengok. Itu yang pertama. Dan berpindah perkara itu ini perkara yang meliputi itu dengan sebab berpindahnya jisim. Kita pergi satu tempat, kopiah duduk kat kepala tak? Duduk lagi kat kepala. Kuku kita pindah tempat lain. Kuku kita ikut sekali tak? Ikut sekali. Itu dia panggil milkun. Dia meliputi kita. Ada pun kita kata seperti kereta, rumah, dia tak panggil makulatul milki. Sebab apa? Walaupun kita kata rumah ni duduk meliputi kita, tapi dia tak panggil meliputi sebab apabila kita berpindah, apabila kita pergi tempat lain, rumah tak ikut sekali. Rumah duduk situ. Dan begitu juga kita kata kereta.
Kalau kereta tu, kalau kita nak kereta, naiklah kereta. Tapi tak panggil milik. Sebab apa? Sebab dia tak cukup syarat, iaitu tak berpindah. Dia tak berpindah sekali dengan jisim. Dia syarat dia tadi, berpindah perkara yang meliputi itu dengan sebab berpindahnya jisim. Bila jisim pindah, perkara yang meliputi pun pindah juga. Contoh kopiah. Kopiah saya pakai sini, saya pergi sana pun pakai kopiah lagi. Contoh, kalau rumah tak, duduk sini dalam rumah, kita keluar. Rumah tak ikut sekali. Jenuh lah kalau rumah ikut sekali, habis hancur lah dunia ni. Habis. Itu tak dipanggil makulatul milki seperti rumah, kereta. Dia tak panggil makulatul milki. Baik. Dan ada kala makulatul milki tu meliputi kesemua, dan ada kalanya semata-mata lekat di jisim sahaja. Ni kita kata ni. Dan ada kala makulatul milki tu meliputi kesemua, ini meliputi kesemua jisim, tulis itu. Meliputi kesemua, ini meliputi kesemua jisim. Ada kala dia meliputi semua jisim. Bubuhlah situ seperti kulit. Ataupun kita kata pakaian. Ini bukan diri pakaian tu, tidak. Diri kelakuan berpakaian. Bukan kena pada pakaian, jangan salah faham. Makulat ni kena pada kelakuan. Kalau dalam ahli sunnah kita, benda amrul itibari. Bukan nampak pun. Berpakaian. Macam saya pakai baju. Bukan kena diri baju tu. Bukan kena pada diri baju meliputi akan badan saya. Bukan kata kena pada diri baju tu dipanggil makulatul milki. Dia panggil berpakaian. Baju pada kulit, pada badan kita tu. Itu dia panggil makulatul milki. Kelakuan tu. Kelakuan berpakaian tu. Bukan kelakuan kena pada pakaian, tidak. Macam tu sebelum ni. Dia syarat dia makulat ni benda kelakuan. Kalau ikut Islam makulat, dia kata benda wujudi. Nampak dia kata. Tu. Dia syarat dia nak berpakaian. Contoh, kulit kita meliputi kat jasad kita. Kita main apa? Kelakuan berkulit. Kita kata kelakuan berkulit yang ada pada tubuh kita. Tu dia panggil. Dia panggil meliputi kesemua. Kulit. Satu. Tu contohlah seperti berpakaian, berselimut. Kita duduk selimut kan? Kita tutup selimut. Kalau orang tanya makulat apa tu? Dia panggil makulatul milki. Berselimut. Bukan kena pada diri selimut. Bukan kena pada diri tubuh. Tapi kena kepada diri berkelakuan berselimut tu. Dalam keadaan berselimut tu. Dalam keadaan berselimut. Bukan pada ketika berselimut. Tak kena. Kalau ketika berselimut, itu dipanggil makulatul infial. Ataupun makulat yang fa'ala. Itu kita akan belajar selepas ni. Dia lain, dia nak dekat-dekat lah. Kalau ketika berselimut, kita duduk pasang sedar selimut tu. Itu makulatul infial. Kalau dah berselimut, siap dah. Dalam keadaan berselimut dah. Itu dipanggil makulatul milki. Dia makulat ni kita perhati elok, insya-Allah faham. Kalau kita tengok ilmu makulat ni, dia semua kait dengan semua ilmu. Cuba tengok dalam bab semayang. Makulat dia tu.
dalam keadaan duduk tahiyat, duduk, dalam keadaan duduk kaki, kaki kanan di bawah papan punggung. Kaki kiri di bawah papan punggung. Kaki kanan tegak. Dia panggil apa? Duduk atau duduk sujud. Itu panggil makulah apa? Makulah wad'i. Dalam keadaan kita rokok. Rokok kepala duduk depan. Kaki rapat dekat dengan bumi. Dia panggil apa? Dia panggil makulatul wad'i. Banyak. Makulah ni cerita tentang makhluk lah. Cuma kita tak dapat praktikal sebab kita tak tergambar. Boleh tergambar. Kita dah buat apa ni? Rasa panas, sejuk, kecil, besar. Kita alun, pusing, makulah apa. Macam-macam. Kalau macam ni kita kata, kalau kita kata, kita berkelakuan di dalam rumah. Kalau dalam rumah tu makulah tu aina. Tu kena faham. Dia nak dekat-dekat tapi kena faham. Contohnya kita kata, saya berkelakuan ada di dalam rumah. Kelakuan yang ada dalam rumah tu makin makulatul aina. Dia tak panggil makulatul milki. Nampak? Berkelakuan di dalam rumah. Tu kan tempat. Kita kata, maka itu bagi makulah aina. Kita nak kata Tuhan tu berkelakuan di atas arash. Tu kan makulah aina. Jadi, kelakuan duduk tu dipanggil lawazim bagi jirim. Itu mustahil. Itu bagi makulah aina. Nampak? Semua kita boleh kait. Sebab dia, kita tak pernah belajar makulat dia dekat sepayah. Saya makulat ni saya belajar tak banyak. Saya belajar 2 kitab je. Kitab Jawi ni, kitab Arab 1. 2 kitab Arab. Tak banyak. Yang makulat ni tak perlu belajar banyak. Cuma nak bagi faham betul-betul. Kitab Jawi sekali. Kitab Jawi 2 kali. Lepas tu kitab Arab yang payah tu. Asyasaniyah. Satu lagi syair. Syair tu saya ada mengajar dah. Dah habis mengajar dah. Ada apa? Nazrin saya mengajar. Budak UAE saya ajar dah. Tu yang saya belajar tu ya. Tak banyak pun. Dia tak ngaji. Dia tak nanti kita ngaji banyak. Tapi yang penting kita faham. Satu-satu ilmu tu kita faham tu je. Biar satu. Walaupun kita kata sebuah kitab. Ilmu makulat. Tapi kita bagi faham betul-betul. Dah habis. Tu kena ingat. Cara kita nak guna makulat begitu. Kelakuan berdiri. Makulat wad'i. Kelakuan berada di rumah. Makulat ni. Kelakuan masa ini. Makulat mata pula. Tengok. Semua ada. Kelakuan berbaris. Kelakuan jenis macam-macam. Kalau ikut ilmu fiqh tu banyak. Makulat kita nak bahas. Boleh. Baik. Ni tengok. Qala al-musannif rahimahullah. Dan ada kalanya semata-mata lekat di jisim sahaja. Semata-mata lekat kat jisimnya. Ada juga. Dia melekat kat jisim. Contoh kopiah. Jam. Kelakuan berjam. Kelakuan apa lagi? Memakai beg. Tu miliki. Tapi dia bukan asal kejadian. Semata-mata lekat di jisimnya. Dia menumpang pada jisim. Tak apa, depan tu ada yang ada contoh, tengok. 2 dah. Dan ada kalanya perkara itu kejadiannya di jisim selalu. Di jisim terus. Selalu tu teruslah. Selalu ni bahasa petani. Dan ada kalanya perkara itu kejadiannya. Tabiat. Tu kejadian tabiat. Benda yang sebelum jadi dah ada dah. Di jisim selalu. Apa di jisim selalu? Di jisim terus. Dah melekat terus dah.
Dia melekat terus dekat jisim kita. Tu kita belajar nanti tu. Apa melekat kat kita? Kulit, kuku, rambut, janggut, misai. Ah, 3 dah. Dan ada kalanya perkara yang suku. Apa perkara suku tulis? Dan ada kalanya tu kembali pada mana? Akan jaga domain tu. Ada kalanya perkara itu. Ada kalanya perkara itu. Ha, perkara yang suku. Tulis. Apa maksud perkara yang suku? Perkara yang asing. Bukan kejadian asal. Perkara yang asing. Bukan daripada kejadian asal. Nanti contoh ada depan. Bukan kejadian asal seperti kain. Ha, eh? Ha. Nanti depan contoh dia bagi. Baik. Tengok ni contoh. Misal perkara yang suku. Misal perkara contoh. Contoh perkara yang suku yang asing itu. Yang meliputi. Tulis. Yang meliputi akan diri. Akan badan. Tulis. Hanya suku ni. Misal perkara yang suku ini. Misal perkara yang bukan kejadian asal. Yang meliputi akan badan. Ataupun yang memakai akan badan. Yang meliputi lah kita kena. Yang meliputi akan badan. Lagu mana contohnya? Seperti kain. Seperti kelakuan berkain. Bukan kena pada diri kain. Kena tulis itu tu. Beringat sikit. Nama ingat. Makulat milki tu kena pada kain tak? Berkelakuan. Dia semua makulat ni kena pada diri kelakuan. Macam kita kata makulat aina lah. Bukan rumah tu kena pada makulat aina. Ajar zaman. Diri berkelakuan yang ada di dalam rumah. Itu bagi makulat aina. Bukan kena pada diri rumah. Tak kena. Ni kita ingat Ni cerita makulat ni cerita kelakuan. Kalau di sini ulama falsafah dia kata benda wujudi. Walhal kita ahli sunnah bukan benda wujudi, amal itibari je. Tak faham saja kelakuan tu. Seperti kain ni, seperti berkain. Seperti kelakuan berkain. Tulis itu. Siap. Apabila memakai oleh seorang akan kain. Apabila memakai oleh seorang akan kain. Maksudnya diri kelakuan seorang yang berkain, yang memakai kain itulah dikatakan makulatul milki. Bukan kena pada diri kain. Bukan kena pada diri tubuh. Tapi diri berkelakuan memakai kain pada jisim, pada tubuh tu. Itu dipanggil makulatul milki. Baik. Itu yang pertama. Dan misal perkara yang kejadiannya di jisim selalu yang meliputi. Dan misal perkara yang kejadian perkara itu di jisim selalu, di jisim terus yang meliputi. Apa maksud yang meliputi? Tulis, yang meliputi akan tubuh. Ini dipanggil perkara yang semula jadilah. Tabiat.
Perkara yang kejadiannya, tulis. Perkara yang kejadian ni, perkara yang semula jadi. Perkara yang semula jadi, di jisim selalu. Perkara yang semula jadi, itu kejadian tu. Di jisim selalu yang meliputi tubuh. Yang duduk meliputi tubuh kita semua sekali. Ha. Macam mana contoh dia? Seperti kulit bagi binatang-binatang. Dia kata bila sebut bagi binatang ni, kita ni masuk binatang juga. Dia sebab dia terjemah binatang ni dipanggil hayawanun natik. Dipanggil hayawanun natik. Binatang ni kalau bahasa Arab hayawan, iaitu ma fi rahun. Sesuatu perkara yang adanya, yang bernyawa. Sesuatu perkara yang hidup. Sesuatu benda yang hidup, kita panggil hayawan. Binatang pun hayawan, kita pun hayawan sebenarnya. Tapi beza kita, hayawanun natik. Bukan bercakap, natik itu bertutur, tak. Dalam istilah mantik, hayawanun natik, iaitu hayawan tu dipanggil ma-fi-rahun, sesuatu perkara yang ada roh. Natik dia panggil sifat idrak. Yang boleh kita dapatkan sesuatu perkara. Dia panggil sifat idrak tu natik. Tu. Habis. Atau macam binatang-binatang tu maksudnya, kita kata binatang-binatang tu yang ni sesuatu benda yang ada hidup, yang hidup lah. Sesuatu benda yang hidup. Termasuk binatang, kita masuk sekali. Tu dalam istilah romantik lah. Jadi tengok, kita berkulit. Kulit kita meliputi tak? Meliputi pada tubuh kita. Tapi orang tanya, dia panggil makhluk tak milki. Tapi, dia perkara yang kejadian asal. Kita kata kejadian asal, yang ni perkara yang semula jadi, tapi yang ada di jisim kita. Manusia ni haiwan yang ada akal. Dia idrak tu ada akal lah. Dia masuk binatang ni sebab hayawanun natik. Maksudnya sesuatu benda yang hidup, kalau nisbah manusia saja. Kalau kata binatang tu, satu benda yang hidup. Bila sebut satu benda yang hidup, dia panggil hayawan. Tapi bila sebut hayawanun natik, itu kena pada manusia. Itu kena pada manusia. Natik itu bukan cakap. Jangan ambil pada lurah. Ambil pada makna mantik tu apa? Natik. Dengan mana sifat idrak. Ini kita dapatkan dengan akal. Kita mengetahui satu perkara tu dengan kita berfikir. Itu dipanggil al-insan. Satu ulama ta'rif, al-insan hayawanun natik. Adapun di sini ni binatang ni hayawan saja. Masuk semua. Sebab kita nak cerita contoh pada kulit, bukan pada akal. Kita nak contoh semata-mata kulit. Jadi kulit tu dikatakan perkara yang kejadian yang semula jadi pada jisim, yang terus yang meliputi pada badan. Jadi yang dikatakan makulatul milki itu kelakuan berkulit pada tubuh. Kelakuan kulit kita tu yang ada pada tubuh kita, itu dipanggil makulatul milki. Dan misal perkara yang suku. Yang suku ni apa? Bukan asal kejadian. Perkara yang terasing. Tulis itu. Dan misal contoh perkara yang kejadiannya. Perkara yang kejadian ni. Dan misal perkara yang suku. Yang bukan asal kejadian.
Tapi yang semata-mata sifat pada kata perkara. Yang semata-mata lekat sahaja. Seperti kopiah. Kopiah tu lah, kopiah ni. Ha. Kopiah. Apa lagi nak cakap? Cincin. Ha, Dia bukan asal kejadian. Kita ambil cincin sarung. Tu makin makhluk tu miliki. Bercincin, kelakuan bercincin. Kelakuan berkopiah, kelakuan berserban. Kelakuan berjam, kita pakai jam. Kelakuan memakai beg. Kita pakai beg. Tu semua dia panggil makulatul milki, tapi makulatul milki itu nisbah kepada perkara yang bukan kejadian. Kejadian asal. Tu. Tengok. Seperti kopiah. Apabila memakai oleh seorang dia akan kopiah. Jadi diri kelakuan memakai akan kopiah itulah dikatakan makulatul milki. Maksudnya berkopiah oleh seseorang. Seseorang tu dalam keadaan berkopiah. Seseorang tu dalam keadaan berserban. Maka itu kita panggil makulatul milki. Tapi nisbah kepada bukan pada kejadian asal. Habis itu. Tapi dia melekat lah. Melekat tu buat sementara waktunya. Kopiah, cincin, jam, beg. Ikutlah. Apa lagi? Habis. Dan misal perkara. Contoh lagi. Contoh perkara yang kejadiannya di jisim. Di jisim selalu, di jisim terus. Yang tidak meliputi. Apa maksudnya tidak meliputi? Tulis. Yang tidak meliputi semua jisim. Tambah sikit. Yang tidak meliputi ini. Yang tidak meliputi semua jisim. Tengok. Dia asal kejadian. Dia asal kejadian semula jadi. Tapi dia tak meliputi habis. Dia tak meliputi semua jisim. Contoh apa? Seperti kuku dan gigi. Nampaklah gigi kita. Dia tak meliputi habis. Sikit sebagian tu je. Kuku kita sikit je. Rambut. Sikit je. Berambut, kelakuan berambut. Bukan semua rambut, semua tumbuh dah. Habis itu. Bergigi, begitu tak? Gigi. Berjanggut. Kelakuan berjanggut. Habis. Dikiaskanlah umpama bagi yang tersebut. Dikiaskanlah. Tengok. Dikiaskanlah umpama bagi yang tersebut. Apa umpama yang tersebut? Iaitu umpama kuku dan gigi itulah. Kiaskan lagi lah. Berambut, keadaan berambut. Habis itu. Baik, titik situ. Adalah kelakuan memakai. Adalah kelakuan memakai. Dan berkulit. Dan berkulit. Dan bergigi. Dan berkuku. Itu dikatakan milkun namanya. Itu dia panggil makulat milki nama dia. Macam mana dia panggil makulat tu milki. Jadi dikatakan bergigi, berkuku itu dikatakan milkun namanya. Dan yang zohirnya. Ni lain pula. Habis itu. Ini mudah ni. Tak ada payah. Jadi ada 4 semua. Dah ada 4 semua. Jadi dah ada 4.
Kalau kejadian di jisim, kalau asal kejadian di situ meliputi semua, seperti kulit ataupun makhluk milki juga. Ataupun kejadian itu di jisim tapi tak meliputi semua. Seperti kuku rambut, berambut. Itu dua. Ataupun kejadian yang terasing, tapi semata-mata melekat sahaja. Seperti kopiah. Itu je. Ataupun perkara asing tapi meliputi semua. Seperti berkain. Nampak tak? Kopiah tu sikit dah, berkain. Jadi semua empat dah keluar tu. Kena ingat, tulis siap-siap kali ni. Esok kena tanya ni. Empat semua keluar. Buat nota siap-siap. Kalau kata kulit tu masuk dalam apa? Kopiah tu masuk dalam apa? Kain tu masuk dalam apa? Gigi tu masuk kulit, masuk dalam apa? Kita pecahkan. Ni semua dia panggil makhluk milki. Habis. Dan yang zahirnya, ini di sisi musannif. Dan zahirnya di sisi musannif, di sisi pengarang kita ni, ayat diskam. Ini pendapat dia. Betul tak betul kita tak kira lah. Tapi pendapat dia. Dan yang zahirnya di sisi musannif, lebih juga boleh juga dikatakan, dipanggilkan. Boleh juga dipanggilkan, ini dikatakan, ini dipanggilkan makulatul milki. Jangan baca milik. Jangan baca milik Boleh juga dikatakan makulatul milki. Kalau kita rumi tu apa kat ini? Dikatakan milik ke tentang makulatul milki? Milki. Milki. Dia kena cakap makulat milki. Dan yang zahirnya boleh juga dikatakan, boleh juga dipanggilkan makulatul milki tadi tu, boleh juga bagi kelakuan. Bagi kelakuan, yakni ketika membawa seorang akan benda-benda. Boleh juga. Kelakuan seorang tu, dia pikul apa? Dia bawa satu benda. Contoh seperti pikul dan kandar. Kita rumi tu apa? Kandar ke apa? Ini. Ya, sama-sama. Kandar Hmm. Kandar ni apa? Tulis. Meletakkan sesuatu di bahu. Meletakkan sesuatu di bahu. Itu panggil kandar. Kalau pikul lain. Pikul berah. Maka kata musannif, dia kata boleh juga kita panggil makulatul milki juga. Di sisi dia lah. Kenampakan dia tu, dia kata kelakuan membawa seorang akan benda. Seperti pikul dan kandar. Kandar tu maksudnya iaitu meletakkan sesuatu di bahu. Contoh kita kata letak satu apa-apa benda ke, barang ke. Kita ikat ke, letak kat bahu. Kalau pikul tak mesti dengan bahu. Pikul kat belakang pun boleh. Bahu pun boleh. Letak kat belakang pun boleh. Itu pikul. Jadi dia katakan, itu pun makin makulatul milki. Contoh kita ambil kain ridak letak sini. Boleh. Tengok kita milki juga, dia kata. Sedangkan itu kita tak panggil. Dia tak melekat. Boleh juga dia kata makulatul milki. Dan kandar. Kandar ni meletakkan sesuatu di bahunya. Umpamanya, tak kira lah. Benda-benda yang melekat tadi tu. Seperti kita letak apa? Kain ridak dan sebagainya. Tu. Maka itu zuhir daripada pengarang kitab kita, dia kata apa? Dia kata dipanggil makulatul milki juga, dia kata. Wallahu a'lam. Habis itu dah.
Dan yang ke-8 daripada bahagian arad yang 9 itu ialah ayyaf'ala. Ini makulatul ayyaf'ala. Ataupun kita panggil makulatul infial. Boleh dua baca. Makulat ayyaf'ala boleh. Makulat infial pun boleh. Namanya. Ini panjang ni. Iaitu membekas oleh satu perkara pada yang lain pada waktu membekas, yakni di tengah duduk. Membekas saja, tidak apabila sudah dah berhenti misalnya. Seperti tengah-tengah memanas. Itu tengah-tengah. Sebab tu kita cakap tadi. Kalau keadaan sedang, ketika berselimut, ketika berpakaian, baru nak pakai. Tengah nak pakai tu. Itu panggil makulatul infial. Dia beza sikit lah. Adapun dah terpakai, dah jadi milik dah duduk kat diri kita dah. Itu dipanggil makulatul milki. Habis itu. Apa kita sambung minggu depan slow lah sikit-sikit. Tak lama dah ni. Tengok sekali tu. 1, 2, 3. Kalau awal 9 boleh habis kot. 1, 2, 3. Dalam 4 pertemuan lagi insya-Allah. 4 pertemuan lagi insya-Allah habis. Ataupun 3 pertemuan. Tak lama dah. Baik, kita sambung lagi. Dan yang ke-8 daripada bahagian arad yang 9 itu ialah ayyaf'ala ataupun makulatul infial. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'ah. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Banyak. Terima kasih Ustaz. Banyak.